Supaya jangan punca kau membuat patung adalah punca keakuan diri. Jadi Rasulullah SAW dia diutus oleh Allah Subhanahu Taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia yang paling bahaya adalah dengan Allah. Wa hablum minallah, kita tak seberes lagi. Kita tak selesai lagi belajar mengenal Allah lagi, kita dah terus beramal. Sedangkan dalam Quran dah bagi tahu innal ladzina amanu. Setiap ayat-ayat dalam Quran nak suruh beramal, Allah akan mulai lagi pada innal ladzina amanu. Nak berselawat pun ya ayyuhallazina amanu sallu, disuruh beriman. Kenapa beriman? Beriman tu kenal Allah. Bukan beriman yakin bukan. Kenal Allah yang siapa gini. Ni angkat tangan ni, siapa yang angkat ni? Yang sedut nafas. Siapa yang tarik sedut ni? Siapa yang turunkan? Siapa yang berhentikan? Siapa yang cakap ni? Siapa yang melihat? Siapa yang susun ni semua? Semua kita tak nampak lain dah. Semuanya itu beriman. Tapi ini belum beres dah mengaku-ngaku beriman pada Allah. Allah panggil innal ladzina amanu, masing-masing dah rasa kita beriman dah. Padahal tak beres lagi Allah Taala kata. Engkau salah faham lah, Allah Taala kata. Kau belum lagi kenal aku bukan panggil engkau. Aku panggil orang yang kenal diri, kenal Allah. Bila bersebut ya Allah, sebut aja innal ladzina amanu, bergetar hati dia. Ya Allah. Apa saja aku taat, hati ya Allah, hati ya Rasul. Taat ya Allah. Sami'na wa ata'na ya Allah. Itu orang beriman. Ya, tapi ini masih lagi ada keakuan diri. Ya Allah, aku buat ni berapa upah? Ya Allah, tolong tuliskan ya Allah tempat aku di sini. Waktu tu tak malu ke kita? Kita tak rasa Allah tadi. Mustahak saya cakap tadi, kita kena la ilaha il. Itu di situ ada kemanisan iman. Afdal zikri la ilaha il. Paling afdal tu maknanya paling mulia. Siapa-siapa yang menyebut la ilallah dengan mengatakan nafi dan isbat, baru dia dirinya tu afdal, sebab dia nampak semuanya gerakan susunan kudrat iradat, semuanya iblis dia nampak pun Allah yang gerakkan, malaikat Allah, dia tak nampak lain lah, semua ni nampak susunan Allah semua, cantik semua. Tu jadi afdal, jadi mulia kalimah tu tadi. Jadi kalimah-kalimah dalam Quran 6,600 lebih tu semua terhimpun di dalam la ilaha illallah. Ataupun dia terhimpun dalam bismillah. Bismillah dalam huruf ba. Ba terletak pada titik. Titik pada noktah gaib bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaib bernama Ahmad. Ahmad gaib membawa mengesakan Allah ahadun ahad. Habis cerita. Yang ada hanya sebenarnya. Cuma dia tajalli kita nampak macam banyak. Sebenarnya suhudul wadah fil kasrah, sul kasrah bil, sebenarnya esa satu juga. Cuma kita jadi celaru sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Bagi orang yang dah hilang keakuan dia sentiasa dah rasakan Allah je. Tak ada dia rasa untuk diri dia dah. Dia esakan Allah je dah. Ada yang tak faham, dia kata dia dah mengaku Tuhan dah. Bukan mengaku Tuhan. Kita tak ada semua yang ada. Dia. Salah faham mengaku Tuhan apa. Tak ada, faham tak? La ilaha illallah tu tak ada yang ada. Dia. Dia kata kita mengaku Tuhan. Mansur Al-Halas mengaku Tuhan. Ni sesat ni dah bawa ni. Nabi tak bawa macam ni. Dia pandai-pandai lah. Nabi ni dia pegang dulu. La ilaha il. Tak ada satu Nabi 124,000 Nabi. Semua bawa la ilaha illallah. Sampai Rasulullah SAW pun bawa la ilaha il. Dia dah beres, dah selesai. Tak ada keakuan diri dah. Bergerak, duduk. Semua rasakan Allah semua dah. Ya, daripada Nabi Adam lagi. Bayangkan. Dah pegang benda ni, maknanya tak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada rasa, dihukum. Dia hukum diri dia sendiri. Mengapa ya Allah aku ada rasa diri aku agak gelas tadi aku rasa aku ya Allah. Menangis dia. Menangis. Dia hukum diri dia. Hukum tu untuk diri kita sendiri. Kita tahu bila kita dengan Allah, kita rasa ada keakuan diri. Kita tahu ya Allah, dosa yang paling berat adalah aku mengaku ya Allah. Aku pula mengaku jadi Tuhan pula ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, maafkan aku. Besar dosa aku ya Allah. Syirik aku ya Allah. Aku mengaku aku ada ya Allah. Padahal aku dah janji asyhadu alla ilaha illallah. Tak ada lain, aku tak ada, semua tak ada, engkau yang ada. Tapi aku rasa aku ada ya Allah. Itu dia orang yang bagus menyalahkan dirinya sendiri, hukum diri dia sendiri. Di situ yang kita bawa, di situ kita nak ajarkan pada umat manusia. Selepas Nabi SAW sahabat, tak ada Nabi lagi dah. Tetapi ada pelajaran ni Nabi kata.
Barang siapa yang di dunia, di zaman masing-masing tidak dia jumpa pembimbing rohani untuk bawa kenal kepada Allah, maka matinya seperti mati kafir jahiliyah. Wa na'udzubillah. Itu Nabi bagi tahu pada Sayyidina Ali. Jadi zaman kita ada pembimbing rohani, mursyid. Cari, buat solat istikharah, minta pada Allah, siapa boleh bimbing aku kepada Engkau ya Allah. Tak semestinya orang tu. Kadang-kadang Allah bagi, kadang-kadang kita tak sedar, sebelah rumah je. Kadang-kadang dalam keluarga kita je. Tapi yang mestinya kita buat. Nak pula kita, datuk-datuk kita mewarisi ilmu ni. Lagi mudah. Kan? Kita dah biasa dengan bapak kita, datuk kita cerita bab ni. Lagi mudah. Tengok pelajaran orang sekarang belajar masih luar negara, Mesir, Timur, apa semua, Yaman. Tak ada masuk pelajaran ni. Jadi susah dia nak iktirafkan ni. Sebab dia tak pernah dengar kan. Dia tahu PhD dia je. PhD mana ada bidang mengenal diri, mengenal Allah, mana ada. Buang riak takbur, mana ada lulus PhD ni. Markah 10, buang riak takbur, mana ada. Yang ada mursyid-mursyid yang akan didik anak murid dia tahu masih ada riak. Masih ada sombong. Masih ada hubud dunia lagi, melampau sangat. Dunia tu melampau sangat. Guru mursyid yang akan tegur dalaman kita. Tu, dia akan cek dalaman kita. PhD, universiti mana ada? Sijil boleh dia bagilah. PhD, berapa banyak sijil pun nak boleh. Bukan kita nak pelakir. Tapi itulah orang yang begini yang akan hentam kita balik. Dia tak mengakui inilah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan apa-apakan dia. Kita kena rangkul dia, kasih sayang dia, doakan dia. Jangan biarkan dia jauh pada kita. Biar dia jauh pada kita, biar dia hentam, tak apa. Satu hari nanti dia akan melutut melangis dengan kita. Bahawa kita tak ada kebencian dalam hati kita. Orang-orang yang mengenal diri, kenal Allah, dia tak ada kebencian. Hidupnya bebas. Dia tak ada musuh. Biarpun sekeliling 1000 orang memfitnah dia, dia tetap tak anggap dia tu musuh. Itu orang yang paling bahagia sekali. Jadi dia nak buat kita jadi musuh, kita menghalangi, tak nak memutuskan, kita menyambungkan. Dia putuskan, kita sambungkan. Ya Allah, Allah sayang. Inilah kekasih Allah. Ya. Jika nak ditimpakan bala apa pun, Allah akan selamatkan. Satu hari nanti dia akan tahu. Itu tadi. Semua orang dah tak dapat menurunkan air hujan, kitalah juga yang berdoa kepada Allah. Kekasih Allah kalau mohon kan. Nanti satu hari dia akan faham juga. Mengapa dia baca Quran 30 juzuk tak turun air hujan. Dia solat 50 rakaat ramai-ramai tak turun air hujan. Tapi bila kita ni yang dihina, difitnah, disuruh kita sekali kita berdoa je turun air hujan. Satu hari nanti dia akan faham. Itu pasal pentingnya tadi kita ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Yang mana datuk nenek, datuk kita yang mengajar ni semua, bapa kita yang mengajar ni semua mengharapkan kita menyambung. Biarkan mereka menghina kita. Kita jalan terus, Pak kata Haji. Jalan terus. Jangan pandang belakang lagi. Ya, ikut. Sayyidina Ali kata landasan tu dah Allah dah tunjuk betul daripada nenek keturunan kita. Ikut di jalan landasan tu, jangan ubah lagi. Alhamdulillah kita teruskan. Kitalah yang akan menjadi rahmatan lil alamin, menyuluh beri. Kalau tak ada kita, Allah habiskan bumi ni. Sebab dah tak ada kekasihku di muka bumi ni. Jadi kita ni buat ni, kita nak selamatkan sekalian masyarakat kita. Biar mereka, tak payah bagi diorang faham. Satu hari mereka, Allah akan bagi faham. Cukup Allah tu bagi kita yang faham sudah. Kita buat dia. Kita tak perlukan untuk bagi tahu orang bahawa nak bagi faham kita ni buat. Tak payah. Biar aja Allah yang faham. Kita jalan terus. Satu hari mereka akan faham juga. Itu tadi. Jadi keikhlasan ni adalah kefanaan. Jadi orang yang menyebut la ilaha illallah ni, dia bukannya ikhlas lagi. Dia dalam pada ikhlas. Itu fana. Fana tu dia tak ada lagi rasa keakuan diri. Takabur, sombong, riya, ujub, sum'ah, keakuan diri semua Allah dah. Kullu man 'alaiha fana. Allah telah leburkan. Alhamdulillah. Bila kita dah kenal Allah, benda tu kita tak nak dalam hati kita. Dan kita minta Allah lah menyusun hidup kita walau sesaat, walau sekelip mata. Hidup kita bahagia sebab apa? Yang boleh susun hidup kita sesaat ke depan adalah Allah. Selalu kita, bukan ilmu aku, bukan amalan aku, bukan semua ya Allah. Melainkan Engkau aja yang boleh menyusun hidup aku ke depan sesaat. Ini terbukti Nabi SAW pun berdoa. Nabi dibagi macam-macam mujizat oleh Allah. Hingga kan Nabi bagi crown, Allah Ta'ala bagi crown kat Nabi. Uruslah dunia semua. Aku bagi pada engkau. Sekian alam ni. Tapi Nabi tetap kata apa? Ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri. Walau sesaat, walau sekelip mata. Nampak? Punya dia berakhlak. Dia tahu diri dia siapa.
tetap juga Allah yang disandarkan. Kita tinggi mana ilmu pun tetap Allah lah sandaran kita. Allah uji bagi ilmu kita banyak, tetap ya Allah kau jangan, ya Allah engkau lah kontrol aku, bukan ilmu ya Allah. Makna Allah Ta'ala kata ini betul hamba-Ku. Hamba yang faham kenal aku. Dia begini. Dia sentiasa 24 jam aku aja dia sandarkan. Tak ada lain sandaran kita. Jadi apa pun tinggi ilmu kita, makrifat tinggi pun, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jalani kan dia uji. Iblis nyorok belakang pokok kata, benda yang haram apa Syekh Abdul Qadir jadi halal bagi engkau. Kau dah tinggi. Allah Ta'ala kata, dia kata, nyah engkau iblis, dia kata. Macam mana kau kenal iblis? Aku kenal. Suara Allah tu dari dalam, tanpa huruf, tanpa perkataan. Tapi kalau daripada luar itu suara batil. Subhanallah. Itu dia. Jadi kita duk mengaji kenal diri kenal Allah, tanda kita kenal diri kenal Allah, suara itu tanpa huruf, tanpa perkataan. Jelas kita akan dengar. Allah menyuruh gini, Allah kita jelas dengar. Fatwa tu datang daripada Allah jelas. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah menurunkan kepada kita, di mana dalam diturunkan macam-macam kitab dalam diri kita. Nak makan apa, nak minum apa, nak pergi mana, semua disusun dalam, tak ada iwajah, tak ada bengkok, langsung lurus. Tapi kalau ada keakuan diri, min syarril waswasil khannas. Ya ke? Ada diri, dia waswas mari. Kalau buang semua tak ada, lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi yanqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Naiklah nama kita bila kita dah buang, delete semua. Kita nakkan Allah, maka naiklah nama kita. Nama kita bukan nama kita, nama dia lah tu. Nama-nama kita ni semua nama daripada Allah. Nama Allah, bukan kita. Nama kita naik sebenarnya. Wa rafa'na tu nama dia lah sebenarnya. Nama dia tu banyak. Tapi bila tak ada keakuan diri, nama dia lah. Siapa nama apa tuan? Siapa? Sebenarnya bila tak ada keakuan diri, nama tu nama dia lah. Sebenarnya yang bagi nama kita bukan mak bapak kita. Tapi siapa yang ilhamkan pada mak ayah kita untuk letak nama kita? Hakikatnya daripada Allah. Dah bertulis kat Lauh Mahfuz 4,000 tahun sebelum nama kita ada. Nama tu dah bertulis. Cuma dia turunkan kepada datuk kita ke bapak kita untuk letak nama kita. Tapi kita rasa macam bapak kita letak nama. Salah lah kita. Itu sebenar. Kalau kita mengaji ni, kita nampak Allah saja. Fa'ainnama tuwallu fasamma wajh. Tak nampak lain. Nak kau nampak lain bukan mengaji dia tu. Tak betul lagi. Nak nampak selain pada Allah tak betul lah. Kan? Ini yang dibawa oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni lah jadi penyambung, penyelamat rahmatan lil alamin. Yang Nabi SAW sangat gembira bila kita ni meneruskan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi melihat kepada banyaknya ilmu, tapi ini hati kita prihatin kepada sekeliling. Rasa kesian tengok manusia yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Kesian kita tengok. Itu yang ada pada diri Nabi. Kesian tengok umat dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi kita ni menyambung seolah-olah Rasulullah SAW mendirikan ijazahnya untuk kita tolongkan, selamatkan umatku. Kerana syafaat aku adalah bila orang tu kenal diri, kenal Allah, itulah syafaatku. Jadi kita pergi jahit jalan supaya bila kenal orang tu kenal diri, kenal Allah, maka dia telah mendapat syafaat Nabi. Legalah kita. Nabi pun lega, Allah Ta'ala pun lega, malah lega kita mendapat. Iaitu kasih sayang Allah. Mana ada kerja lebih baik lagi? Tak ada. Melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ucapkan perkataan untuk mengajak qaula min da'a ila Allah. Mengajak manusia kepada kenal pada Allah. Tapi kitanya belum kenal, tak bolehlah kita kenal. Banyakkan manusia mengaku kenal Allah. Sebenarnya dia sebut je nama Allah puluh ribu satu hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mahdi. Pemimpin ni apa, Perdana Menteri apa ni Thailand ni agung ni. Sebut nama, tapi bila jalan depan dia tak dipanggil kita. Sebab kita tak kenal dia. Cuba kita kenal Perdana Menteri Thailand. Baik 2-3 hari minum dengan dia kan. Kita sesat jalan dia nampak, sini. Dia panggil kita kan. Tapi kita ni macam mana tak kenal Allah nak panggil. Itu dia. Syekh Abdul Qadir Jalani nak pergi umrah, naik terbang. Anak murid dia nak ikut. Boleh, pegang. Jangan buka mata. Pegang terbang. Jangan buka mata. Tapi dah tinggi, angin kuat, terbuka tengok tinggi, terlepas. Takut kan. Terlepas. Allah. Nak jatuh bawah dah. Syekh Abdul Qadir Jalani.
Guruku, aku nak jatuh dah ni. Terus sampai serban dia tarik tangkap. Sampai dah buat umrah, patah balik. Hebat ilmu guru aku ni, dia kata. Panggil sebut nama Allah, tak datang pertolongan. Sebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani, guru aku, sampai pertolongan. Biadab kau mulut kau, dia kata. Marah Syekh Abdul Qadir. Biadab kau. Sebenarnya, engkau panggil nama aku seru nama Allah. Sepantas kilat Allah Ta'ala kata, campakkan serban. Aku campakkan serban. Jadi engkau sebenarnya yang tak kenal Allah. Kau sebut nama Allah berkali-kali pun Allah tak akan sahut. Sebab kau tak kenal. Aku ni takut kenal pada Allah. Aku seru betul-betul pada Allah. Turunkan pertolongan. Jadi beza orang yang tak kenal Allah dengan kenal Allah. Dengan sebut nama Allah. Lain. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqah. La yastawun. Mana boleh sama orang mukmin dia kenal Allah. Takut pada Allah. Rindu pada Allah. Malu pada Allah kalau rasa terdetik ada keakuan diri. Orang fasik jahil. Ilmu banyak. Macam iblis. Ilmu banyak. Tapi fasik. Jadi tak mengaku fasik. Mengaku dia. Tapi dia sebut aja, kesian kita tengok dia. Sebut dia nama Allah tapi tak bergetar. Orang mukmin qalbunnya sentiasa bergetar, rindu, takut pada Allah. Jangan ada keakuan diri. Ada keakuan diri dia takut dah. Ya Allah, malapetaka besar ya Allah. Nak masuk ni diri aku ni ya Allah. Nak rasa aku keakuan diri. Malu aku ya Allah. Malu, takut. Ya betul-betul. Bukan main-main. Allah Ta'ala kata, aku bersumpah Allah Ta'ala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah jilat qulubuhum. Orang betul-betul kenal aku, para rasul, para nabi, para wali Allah, itu adalah orang mukmin. Disebutkan nama aku dalam diri dia, bergetar hati dia, rindu dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis dia kepada Allah. Kalau dia rasa ada keakuan diri, menangis, mengalir, menyesal air mata dia. Begitu. Malu ya Allah, kau bagi macam-macam rezeki aku ni. Ya Allah, malu aku ya Allah. Aku ni buat ibadah sikit ni, tapi rezeki kau bagi banyak ya Allah. Malu aku ya Allah. Menangis, sikit menangis, takut. Nak rasa keakuan diri, menangis. Itu orang-orang kekasih Allah. Bukan dia tak buat salah, tapi dia buat salah, dia menyesal, dia menangis, dia mengadu pada Allah. Dia tak salahkan siapa-siapa. Itu orang mukmin. Golongan dia adalah Rasulullah, para nabi, para wali Allah, para orang-orang yang kenal diri, kenal Allah. Termasuk fa'auli fi ibadi. Inilah golongan orang yang benar-benar beribadah kepadaku. Dan tak ada keakuan diri dia. Ini kita nak masukkan. Ilmu ni kita nak masukkan. Ini ilmu sejati daripada Allah. Ilmu yang paling tua, yang paling nombor satu. Allah jadikan makhluk pertama bernama Nur Muhammad. Tak lain, ingin aku dikenali, baru aku jadikan Nur Muhammad. Jadi jangan lari tajuk. Hidup kita mesti kenal Allah. Sebab Allah yang suruh. Bukan ilmu ni ilmu baru. Ilmu yang paling nombor satu Allah suruh. Kenal aku. Ingin aku kenali. Mengapa pula kita dijadikan Allah tak mau kenal Tuhan kita? Pelik pula kita ni. Mengapa kita hidup di dunia ni boleh tak kenal Tuhan pula? Dia momok-momokkan pula. Dia kata, kita tak boleh lihat Allah lah. La ilaha illallah. Dia momok-momokkan sekarang ni. Habis kau nak lihat apa? Jin, jembalang semua kau nampak. Allah kau tak nampak. Pelik. Sekalian alam Allah nyatakan, untuk menyatakan jelas dia, engkau boleh kata pula nampak yang lain pula. Tersilap kita ni. Silap. Ilmu yang kita belajarkan tersilap banyak ilmu sekarang. Jadi nak perbetulkan balik tu memerlukan kita ni dianggap asing. Akan datang nanti Rasulullah datang mula-mula sebarkan ni ada risalah daripada Allah ni. Manusia anggap Rasulullah ni asing, pelik. Semua kita ada patung-patung emas perak. Muhammad tak ada lah, pelik Muhammad ni. Tapi bila Rasulullah dah jelas, mereka semua hancurkan patung-patung tu. Keakuan diri dia dah hilang dulu, maka patung-patung mudahlah dihilangkan. Selain penyembahan semua akan hilang. Tapi kalau dalam diri masih ada, patung tak ada sekeliling pun tetap menyembah. Cepat syirik pada Allah juga. Tetap juga. Tapi kalau ini dah tak ada, keakuan diri kita tak ada, kita rasakan la ilaha illallah, yang ada hanya Allah betul-betul. Tahu keliling patung pun kita tak heran kita. Tak? Sebab kita bukan nyembah patung, kita dah tahu dalam kita hanya, kita nampak patung dan nampak Allah dah. Bukan bahala tu patung tu Allah. Kita dah nampak tu semua tak memberi apa-apa kesan pada kita. Kita dah buta semua ni dah. Semua Allah ciptaan tu tadi, kita dah tak nampak. Yang kita nampak Allah pencipta tu tadi. Dia bertukar dah. Dia kata kullu man 'alaiha
fan, dia tukar wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia dah nampak yang tetap kekal, iaitu wajhullah. Kan? Tu. Dengan kita tak ada, semua tak ada. Bukan maknanya kau ni ngaku Tuhan tak ada. Semua kita tak ada. Jangan pakai buah makna ada lagi engkau. Dua pun tak boleh ada. Dia Esa. Boleh faham. Kalau tidak susah juga nak bagi faham ni. Jadi kita mengaku Tuhan. Dia banyak orang main kat situ dia kesudahan ni. Pening kepala. Lah. Aku ni apa sebab ni? Nak ada aku juga. Nak ngaku ada juga. La ilaha illallah. Nak kata ada aku juga. Tak ada. Dah sudahlah, jangan fikir dia semua kan. Nak juga tak boleh. Kita kena ada. Allah suruh jadikan kita suruh sembah dia. Nak juga pakai buah tu juga. Padahal kita tak faham tu. Inilah makna bila kita dah faham manisnya. Manisnya bila kita rasakan yang ada hanya Allah. Manis je. Sebab Allah takkan menganiaya kita. Kita yang takut sekarang ni azab dalam kubur. Azab di padang mahsyar. Dah dimomokkan di situ. Bagi saya momok lah. Minta maaf lah. Sebab apa? Dengan Allah kita tak takut. Dengan tu takut. Pelik tak? Pelik. Yang bagi azab tu siapa? Allah ke? Dia jadi sendiri api neraka tu? Nabi Ibrahim masuk dalam api ngapa sejuk? Siapa jaga api? Jadi kita sebenarnya bukanlah kita cakap ni macam besar, macam takabur. Bukan. Kita nak bagi faham Allah tu lebih berkuasa. Wa huwa bikulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita tak mahu syirikkan siapa-apa pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk. Bagi engkau lah kerajaan semua di langit dan di bumi. Di bawah kerajaan engkau ya Allah. Lahul mulk. Tak ada satu kerajaan pun. Semua di bawah kerajaan Allah. Walahul hamd. Bagi engkau segala puji. Yuhyi wa yumit. Engkau yang hidupkan. Engkau yang mematikan. Wa huwa ala. Semua sekali sekian alam ni. Bikulli syai'in qadir. Semua di bawah kekuasaan engkau. Itu aja kalau kita amalkan dah. Tinggilah ilmu kau. Padahal kita amal tu je. Ilmu lain kita tak ada, kita amal tu. Orang dah anggap tinggi. Malaikat anggap kita tinggi. Allah sendiri mengaku kita dah tinggi dah. Tapi nak kita kumpul banyak-banyak kayu api ilmu tu. Jadi kayu api lah ilmu tu. Tak diamalkan, tak dipahamkan. Mengesakan Allah. Simpan ilmu ni banyak kayu api. Ataupun kayu nak buat rumah. Kumpul. Tak buat rumah. Kelang kabut lah jadi hidup kita ni. Jadi kita dapat. Walaupun satu batang kita tahu nak alakan ke mana. Tetap mengesakan Allah. Satu aja ilmu huruf alif. Tetap juga ilmu tu dipertanggungjawab di soal ke mana kau gunakan huruf alif tu tadi. Tak lain huruf alif dalam batang tubuh kita menegak mengesakan Allah. Nafas kita turun dan naik. Huruf alif itu mengesakan Allah. Jaga tu aje lah. Tak payah ilmu banyak-banyak. Jaga tu je. Jadi wali Allah, kekasih Allah. Gitu. Jaga 24 jam tu. Banyak-banyak tapi kita tak jaga, tak tahu. Balik-balik kita bangga dengan ilmu kita. Syirik kita menyembah pada Allah tak jadikan ilmu, bukan suruh berhenti di situ. Ilmu ni untuk bawa ke hadrat Allah dan sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala ilmu di sebalik hakim Allah Ta'ala. Hakim maha bijaksana. Bijaksananya menentukan segala ilmu-ilmu. Bukan ilmu tu menentukan. Boleh belajar, tapi jangan letak ilmu tu menentukan. Yang menentukan adalah Al-Hakim. Yasin wal Quranil Hakim. Quran ni adalah ibu dia adalah Hakim. Iaitu Allah yang maha bijaksana menentukan ilmu di dalam Al-Quran tu. Jadi itu kita bersandar pada Allah, bukan pada Al-Quran. Orang marah juga kita cakap macam tu. Dia tak faham. Quran tu siapa ciptakan yang kita cakap macam tu. Dia nak Quran nombor satu juga, berpegang pada Quran dan hadis. Memanglah, padahal kalau kita pegang Allah, lebih hebatlah kita. Tak? Lebih hebatlah kita sebab kita Allah dahulu. Bukan Quran dulu. Ke Quran sampai dulu ke apa? Allah dulu ke Quran dulu cakap dengan dia? Allah, tahu Allah lah dulu. Kalau kau bersandar Quran, kau boleh robah Quran nanti. Banyak orang jadi ulama-ulama boleh robah Quran. Bank tu riba, dia boleh jadi tukar Islamik pula. Tak jadi riba pula. Kan? Ilmu pandai, banyak. Tapi dia tak takutlah dengan Allah. Jawablah nanti. Benda riba, haram tetap haram riba. Kau tukar dengan ayat Quran macam mana? Tu tadi kan. Banyak berlaku sekarang ni. Banyak umat Islam ni terkena belitan riba. Riba ni dibenci oleh Allah. Bila hidup kita dibenci Allah, kita tak dapatlah rahmat hidayat Allah. Doa kita tak makbul. Beli rumah pinjaman riba. Beli kereta, beli motor. Sudah-sudahlah bertaubatlah.
Tak mengaku tak apa, ni Islamik lah. Islamik apa tampal? Bukan direstui oleh Allah. Ditampal oleh ulama yang tak bertanggungjawab. Tak takut pada Allah. Ulama ni ada dua kata Nabi SAW. Akhir zaman ni banyak ulama su. Jaga-jaga. Ulama fulus. Ulama nakkan perbendaan. Ulama nakkan kedudukan. Dia nak keakuan diri. Banyak kita jumpa ulamanya tu. Jadi gitu. Jadi inilah dia Nabi bagi tahu. Pegang teguh pada ni. Iaitu pegang teguh kepada apa yang Rasulullah SAW pegang. Apa tu? Buangkan keakuan diri. La ilaha illallah. Itu afdal. Daripada segala ayat Quran tu di situ afdal. Mulialah kita. Tapi kalau kita tak pegang afdal, Quran kita buat main dia. Kita tukar untuk selera hawa nafsu kita. Kita meluluskan. Raja suruh cari jalan macam mana guna Al-Quran untuk meluluskan riba ni. Ya Allah, sanggup dia buat. Tak takut ke dengan Allah? Bahaya. Bank ni siapa yang ciptakan? Pertama kan Yahudi. Yahudi memang ni strategi dia untuk rosakkan umat Islam. Iblis kata kau buat bank supaya dia masuk dalam tu sumber apa dia punya harta semua akan bersumber daripada situ. Benda yang haram, riba, dibenci Allah akan menular darah daging dia jadi. Tak kuatlah dia dengan Allah. Dia nak sebut nama Allah tak bergetar. Sebab ada sifat riba, sifat yang dibenci Allah. Mana ada bergetar kita. Kita zikir 100,000 tak terasa syok dia. Sebab kita ada masalah dengan Allah. Ada masalah dengan Allah. Kita kena buang masalah kita dengan Allah, iaitu keakuan diri kita. Kalau itu ada sikit setitik pun masih tak beres. Cari guru yang betul-betul boleh bereskan betul-betul. Talangkupkan betul-betul. Jangan ada setitik pun. Wala talbisul haqqa bil batil. Tak mau kita campur adukkan yang baik ada 100, ada satu titik pun tak baik. Tak jadi juga. Allah tak mau. Allah mau suci. Baru dia landing kat tempat suci tu. Tu dia. Jadi ini kita nak cari betul-betul. Jadi manusia yang betul-betul nakkan kepada Allah. Baru sedap bergetar nama kita, Allah disebut. Kita ingat Allah pun bergetar dah. Rindu. Malu. Takut pada Allah dalam diri kita ni. Tak ada dah kepura-puraan dah. Kita betul-betul berasa kehidupan kita dengan Allah. Bestnya Allah. Nikmatnya berhidupan dengan kau. Nafas aku kau naikkan, nafas aku kau turunkan. Nak makan apa hari ni, nak jumpa apa semua kau susun ya Allah. Kita nampak semua susunan Allah dah. Sebelum ni kita rasa ni lah beratlah nak susun ni. Rupa bila kita dah kenal dia, ya Allah, ringannya. Sebab dia yang susun. Bila Allah yang susun, beres lah. Beres. Kalau kita yang susun, tak kena aja. Tak kena aja lah. Ini tak kena, ini tak kena. Solat tak kena. Zikir tak kena. Apa yang kena sebenarnya? Kita ada sesuatu titik yang tak selesai lagi. Iaitu keakuan diri kita. La ilaha illallah. Itu maknanya tanda buangkan keakuan diri. Betul-betul sebut nafi. Dan isbat yang ada hanya dia sampai bila-bila. Tak boleh juga. Pastikan setiap dalam rumah kita la ilaha illallah kan. Kalau itu susah kita nak buat, Allah Ta'ala kata, pastikan semua ni dalam rumah kita masuk semua berzikir. Kayu, kipas, apa pun saja kita belajar dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab sebenarnya semua dalam rumah kita mengucapkan tak ada aku. Yang ada hanya. Sebab semua dalam rumah kita menyatakan Allah. Baru nanti kita keluar, kita nampak gitu juga. Semua menyatakan beres tak? Tak ada kan dia kita? Tak ada. Itu salah satu dia. Kalau susah sangat kita, nak fana, nak leburkan dia kita, ajarkan semua yang kita nampak, la ilaha illallah. Tak ada sebenarnya. Yang ada, nak nyatakan Allah SWT. Hilangkan dia. Itu tempat suci ya. Itu cara yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara nak suci dia. Tak ada keakuan diri. Suci lah tu. Kalau ada lagi tak suci. Bersih ya. Mesti tu. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang hak Allah Taala, yang batil pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil tu pasti lenyap. Dia panggil fana tu. Fana tu lenyap. Lenyap. Dengan kita tak ada sebenarnya. Tapi perjuangan pertama Nabi kata adalah dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala. Dalam diri kita pastikan betul-betul lenyap. Memang tak boleh. Tapi Allah nak tengok kesungguhan kita. Perjuangan, riadah, musyahadah, murakabah. Itu semua Allah nak tengok macam mana.
Tak nyata situ mana Tak lepas lagi. Syirik lagi. Tak lepas. Belum lepas lagi. Belum. Diri belum selesai lagi. Belum selesai. Sampai datang nanti pertolongan Allah rupanya. Ya, ya. Kita dah sungguh-sungguh rasa dah sampai tak boleh buat apa ya Allah, macam-macam dah aku buat, Engkau ya Allah. Itu jam bawa Allah Taala. Allah Taala sikit dia bagi hilang kita. Alhamdulillah dapatlah kita wusul nama dia sampai kepada Allah. Apa yang sampai tu? Adakah Allah di sana? Allah ke atas, Allah kat bawah, Allah kanan, kiri kat mana? Tak. Sampai tu menunjukkan kau dah ditadakan. Sampailah kau. Seperti Nabi Musa, dia naik ke bukit tu Sina, dia nampak cahaya, dia kata pada kaum dia, tunggu sini di gunung bawah ni. Aku nak pergi tengok ada api cahaya. Aku nak bawa kepada engkau nanti. Apanya? Allah Ta'ala kata, Musa, tanggal kedua terompa kamu. Rupanya terompa tu Nabi Musa dah faham bahasa Allah. Terompa tu adalah buangkan keduniaan. Terompa pertama. Keduniaan tu apa? Kita nakkan kedudukan, kita nakkan harta, kita nak wanita dan banyak lagi dalam dunia. Buangkan. Terompa pertama. Terompa kedua adalah keakuan diri kita. Buangkan. Jadi Musa tahu dah, dia tanggalkan. Dia tanggal, baru dia nampak cahaya tu. Cahaya tu dia tenggelam lebur. 40 hari dia fana. Bila terjaga, dia orang yang kuat beriman, yakin kepada Allah. Di situ dia bawa berjalan untuk pergi mengesakan Allah dan lebur, tak ada keakuan dirinya. Itulah perjalanan untuk Nabi Musa. Untuk Rasulullah, Isra' wal Mi'raj. Nabi tak payah tanggalkan lagi terompa dah. Jadi umat Muhammad ni special. Tak payah tanggalkan terompa, tak payah tanggalkan apa semua, tak payah. Tanggalkan betul-betul keakuan diri kita. Tanggalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naiklah kenderaan Nur Muhammad. Hanya kenderaan Nur Muhammad yang boleh sampai untuk mengesakan kepada Allah SWT. Tak ada kenderaan lain lagi. Jadi naik ke kenderaan Nabi Muhammad SAW, iaitu mengikuti jejak langkah Nabi SAW, tak ada keakuan diri. Apa pun, tinggi mana pun ilmu Allah bagi, tetap tak mau keakuan diri. Susunlah hidup aku ya Allah. Jangan biarkan aku menyusun diriku sendiri. Tetap juga tak ada keakuan diri. Ada dibagi ilmu macam-macam, tetap tolong ya Allah susun, aku tak nak aku yang urus. Walaupun Allah bagi apa mukjizat, macam-macam mukjizat pada Nabi, Nabi tetap nakkan Allah juga yang atur. Apatah lagi macam kita, kena selalu hidupkan, maknanya sentiasa. Kita bergerak, boleh praktis, tak mesti kita berzikir tengah malam. Zikir tengah malam tu bagus, di siang hari kita rasakan angkat Allah, berjalan kaki kita Allah angkat, kita melihat dengan penglihatan Allah, bercakap dengan perkataan Allah, mendengar bunyi-bunyi dia yang masuk, esakan Allah. Kita buatkan satu susunan hidup kita supaya kita tak berpisah dengan Allah. Barang siapa yang di dunia sentiasa dia merasakan dengan Allah, maka masuk dia di alam barzah, alam kubur, maka dia bersama siapa ketika di dunia. Ketika dia di dunia dengan Allah, berkasih sayang, selalu mesra dengan Allah, maka Allah tak akan menyanyi. Dia bersama aku. Bila dia bersama aku, dapat dia rahmat dan naungan aku. Jadi Allah tak pernah menzalimi kita. Nak pula orang yang di dunia lagi, dia sentiasa nakkan Allah. Jadi Allah tu tahu. Malaikat muka nangkir pun bahagia bila kita masuk dalam kubur. Tak ada susah-susah aku nak soal dia dah. Sebab dia di dunia lagi beres dah kan. Para Nabi, para sahabat Nabi, mana dia kena seksa dalam kubur. Sebab apa? Bukan semuanya akan disoal. Ada hadis Nabi kata disoal. Ada kalanya Nabi kata dia gaib, terus masuk ke dalam rahmat Allah. Bukan semua disoal. Kita dengar satu hadis, kita kata semua pangkat Nabi pun kena soal juga. Dah pelik pula. Takkanlah Allah nak nanya pula macam Nabi. Mana boleh macam tu. Allah lagi sayang kita. Dia tak mahu nanya kita. Tak mahu azab kita kan. Jadi dia bagilah larangan-larangan tu. Bukan Allah tu dia nak zalim kita. Dia halang kita supaya kita selamat. Tu riba ni kita bagi duit kepada orang Yahudi. Yahudi gunakan duit tu hantam kita, bawa kita kesesatan. Maka tu tak bagi riba. Kita mengiyakan riba pun tak boleh. Tempat dia neraka juga. Berat hukuman dia. Menolong orang kafir Yahudi ni untuk membawa manusia Islam ke lubang biawak. Ini dah berlaku, nampak depan mata. Banyak orang Islam jadi bola lah. Bola tu, orang Islam tu bola. Dalam sepak mana pergi orang Yahudi buat main dia. Atas meja makan Rasulullah kata. Iya.
Tapi kita masih tak sedar rasa macam kita ni hebat. Kembalilah kepada Allah. Kenal diri, kenal Allah. Baru kau nampak engkau dah kena bola. Kau dah duduk dalam akuarium sistem Yahudi. Bukan kau hidup sistem Allah Ta'ala. Selalu berkehidupan dengan Allah. Baru kau menangis, menyesal. Baru aku sedar, ya Allah, rupanya aku dah lama duduk dalam akuarium undang-undang Yahudi ni lama sangat. Mulut sebut nama Allah tapi besarkan Yahudi, sistem Yahudi, undang-undang Yahudi, hospital Yahudi, obat-obat Yahudi. Obat kita kan abatu sauda, madu lebah. Tak ada cek rumah ustaz-ustaz ada madu lebah. Tak ada. Tak ada stok lah. Mana ubat doktor yang banyak. Segenggam makan. Itu dalam ubat doktor yang Yahudi buat tu, apa dalam dia? Pernah kita selidik dalam tu? Semua merosakkan perhubungan kita dengan Allah. Tu arak lah, otak apa ni, siput babi punya apa. Macam-macam dia bancur-bancur. Dia psycho ni otak kita. Dia gunakan dadah dalam dia untuk kita lupa penyakit tu. Padahal benda tu pergi ke tempat yang bahaya sekali, iaitu lalai kepada Allah. Kita yakin obat ni boleh baik. Kita tak nampak Allah yang baik, kan? Akidah kita rosak, dia buatnya gitu. Kita tak sedar. Dia dah lama 40 tahun amalkan dia, nak pindah pun senang. Yang tu tukang cakap yang kena. Tukang cakap lah kena. Dia kata, obat hospital jangan amalkan. Mana boleh, aku dah amalkan lama. Baik. Ilah. Tak nampak benda tu. Sampai kena tipu tu. Anggap lagi orang menipu kita kata dia baik. Pelik. Itu. Obat Yahudi tu nak bawa kita lalai kepada Allah. Kita kata baik lagi. Sebab aku dah amalkan lama. Sikit-sikit hospital dah nampak. Allah tak nampak dulu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Sesungguhnya Al-Quran tu adalah syifa' penyembuh. Tapi bila kita sakit, gigi ke sakit apa, nampak hospital dulu. Pelik kita ni, syirik dah. Ya Allah, tak malu ke? Tak malu ke dengan Allah? Bila perangai kita nak betul-betul dengan Allah? Bila nak betul-betul dengan Allah? Banyak benda yang kita dah syirik, mensekutukan Allah. Lebih meyakini benda makhluk daripada Allah semua. Kita tak sedar. Tu tadi. Allah tanya sakit gigi, ya Allah sakit. Buat main dulu engkau yang boleh sembuhkan, ya Allah. Nanti kita tanya, jelas sekali dah sakit, dah buat main. Ya Allah, ubat apa ni, ya Allah? Pergi klinik. Pergilah. Boleh pergi klinik. Tapi syaratnya kena dengan Allah dulu. Ni tidak. Sakit dia nampak hospital dulu. La haula. Allah tak nampak dulu. Itu tak diajar. Dalam bidang agama ni sekarang ni, orang tak ajar tauhid ke situ. Padahal tauhid ni 24 jam. Bukan ketika belajar, simpan kat otak tu. Depan cikgu yang tunjuk hebat, dapat PhD. Bukan. Dengan Allah 24 jam tauhid tu. Jangan ada keakuan diri. Itu. Apa PhD tu belum selesai lagi. Tu dengan Allah yang PhD. Betul tu dengan Allah. Bapak mau yang PhD. Betul tak? Engkau diiktiraf. Hamba Allah yang betul-betul. Hamba Allah tu dia tak ada keakuan diri. Makna hamba abdihi tu adalah dia tak ada rasa keakuan diri. Merasakan dia betul-betul 100%. Akulah yang menyusun segala al-ehwal dia. Dia rasakan. Itu baru betul hamba abdi. Betul-betul. Rasulullah suka dipanggil. Allah Ta'ala panggil dia abdi. Contoh ayat Isra. Subhanallazi asra abdihi. Rasulullah suka Allah panggil dia abdi. Mengingatkan dia tak boleh buat apa-apa. Kosong. Kita nak pakai lagi, nak naik keakuan diri lagi. Bahaya kita ni. Tak selesai nanti kita. Tak selesai. Jadi dengan adanya itu, kita akan dibagi oleh Allah pangkat innal awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita dapat buat ni, Allah akan kurniakan kepada kita. Kita tak ada kerisauan apa pun. Sebab kita ada Allah. Allah yang tahu susun itu. Kita tak ada rahsia apa-apa pun. Dunia ni selamat tinggal pun kita tak kisah dah. Yang penting Allah jangan tinggalkan aku. Wah, kita dapat pangkat tu. Itu yang kita nak. Itu yang Nabi Muhammad SAW nakkan umat dia begini. Hanya ini baru boleh buat kerja Allah Ta'ala. Kalau nak berdakwah mana pergilah. Tapi ini pegang dulu. Biar dapat benda ni dulu. Biar dapat benda ni dulu sekarang. Tak dapat ni pergi berdakwah. Celaru tadi. Dia tanya balik, macam mana dia dapat? Alasan ganjaran. Kita dapat ganjaran. Allah kat mana? Entah, tak apa ganjaran. Ya Allah, tak selesai lagi. Itu kata tadi, dia salahkan kita. Pasal apa? Kita nak tolong dia. Tapi dia ingat kita ni nak halang dia punya dakwah. Bukan. Tak adalah kita nak halang. Kita lagi, kalau dia bawa dakwah ni, dia bawa benda ni lagi
Berhasillah banyak manusia kepada Allah SWT. Kan? Tu betul-betul ikhlas kepada Allah beribadah. Disuruh Allah Ta'ala ni ikhlas kita ibadah. Betul-betul. Tanpa mengakui kita yang melakukan ibadah tu. Kita lakukan ibadah 60 tahun, itu kudrat siapa yang kita pakai? Kenapa kita ngaku-ngaku depan Allah, ya Allah aku 60 tahun ni. Ingat Allah tak tahu ke? Allah yang bagi engkau. Makhluk aku malaikat 2000 tahun beribadah pun tak ada dia bunyi-bunyi. Sebab dia tahu, malaikat tahu yang bagi kudrat pada malaikat untuk pikul aras tu, kudrat siapa? Malu malaikat nak mengatakan, ini kau baru 60 tahun nak mengaku engkau yang lakukan ibadah. Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah. Bahayanya katakan, kesyirikan. Ini nak kita betul-betulkan umat kita, kesian gitu. Takkan kita biarkan mereka ni terhumban di dalam azab Allah. Azab Allah bukan di sana. Sekarang ni mereka telah terkena azab. Tandanya bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Tu azab lah. Dia ingatkan dia duduk syurga, ganjaran syurga. Belum lagi tu angan-angan lagi. Angan-angan syurga yang kau impikan tangan. Selagi kau tak kenal Allah. Bila kau tengah Allah, kenal diri. Kau kenal aja, kau dah bukan sekadar tunggu syurga tu. Kau dah dapatkan lebih daripada syurga. Sebab pemilik syurga tu kau dapat. Kan? Tu dia Rasulullah SAW ajar gitu. Jangan kita lari tajuk lah. Makin sekarang makin umat makin lari tajuk. Kesian kita tengok. Tu tadi. Anggap asing, macam kita cakap ni anggap asing dah. Tak mahu dia panggil kita kumpulkan 100,000 orang ke bagi kita cakap. Tak mahu, takut dia. Sebab malaikat iblis menghalang-halang. Jangan bagi si Hajiz cakap. Ramai-ramai sikit-sikit. Ramai-ramai yang cakapkan, nanti semua orang kenal diri, kenal Allah. Kita tak boleh cari makan, iblis kata. Itu tadi. Memang tak boleh cari makan dah. Tak tahu dia nak pergi mana dah. Panas dia. Asal nak tipu tak? Tuan tahu tipu dah. Kita tak salahkan iblis. Apa pun kita buat salah, kita salah diri kita sendiri. Dia memang nak suruh kita salahkan dia. Supaya tak mengaku kita salah. Kita jadi manusia kena salah sendiri. Allah suka nak dengar rintihan kita. Maka Allah jadikan kita buat salah. Ya Allah, minta maaf aku salah. Aku tadi rasa keakuan diri. Ya Allah, malu kau bagi rezeki banyak aku tukar. Ya Allah. Allah nak dengar rintihan tu. Ya, iblis kata akulah. Kita salahkan iblis, kita tak sedar pula. Kita salah kita. Jadi perbaikilah. Perhubungan kita dengan Allah paling mustahak. Wa hablum minallah nombor 1. Baru wa hablum minan nas. Cantiklah jadi nanti. Bukan maknanya kita dah kenal Allah, kita lantakkan makhluk, tak, lagi cantik jadi. Dengan isteri makin cantik, dengan suami makin cantik, dengan anak lagi berakhlak baik, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apa makhluk iblis semua, kita akan jadi bertambah baik. Kita tak ada musuh. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah. Hidup dia bahagia, tak ada musuh. Orang kalau tak ada musuh, bahagia hidup. Orang kaya yang jadi agung tu, dia ada masalah lagi, dia ada musuh lagi. Musuh dia adalah keakuan diri dia. Tak cukup aja. Dah agung, nak jadi agung lagi. Nak tanah banyak ni, nak lagi. Sedangkan dia jadi agung pun jadi tak cukup juga. Duduk kat istana pun panas juga punggung. Bahagia ni ada orang kenal diri, kenal Allah. Walaupun rumah sederhana apa pun, kita bersyukur. Nasi dengan garam makan pun bersyukur. Minum air tawar pun bersyukur. Nikmat aja hidup dengan Allah SWT kan. Tu tadi. Bezanya tadi. Agung pun tengok muka kita. Muka kau bahagia lah. Padahal kau hidup. Ya, aku dengan Allah bahagia. Mainlah aku tukarkan dengan istana. Tak nak. Aku tak nak istana. Kalau aku duduk kat istana jadi agung, nanti hati aku tak dengan Allah. Buat apa? Kita bagi sedar agung raja tu. Bahawasanya kita lebih bahagia daripada agung. Sebab agung tak kenal diri, dia tak kenal Allah. Dia tak tahu apa tu bahagia yang sebenar. Bahagia yang sebenar adalah kita merasakan, esakan Allah. Tak ada semua yang lebih hebat. Bahagia kita. Itu hala tuju sebenar. Ya? Siapa yang betul-betul nakkan Allah Ta'ala. Orang sekarang dah banyak tak nakkan Allah Ta'ala. Nakkan ganjaran. Sebut nama Allah juga. Tapi nakkan apa kau nak balas aku, ya Allah. Kau jauhkan aku pada neraka. Dia amalan dia, tujuan dia bukan ilahi anta maksudi. Bukan engkau yang aku maksudkan, tetapi mulut cakap dia, tapi hatinya kepada bukan ilahi ta'ala, kepada syurga ataupun takut. Kalau dapat kedudukan dia naikkan, wah dia menyembah Allah bagus. Ajat dia tak dapat, solat dia lintang bukang. Hidup dia lintang bukang. Dapat balik, dia rasa segar. Macam tu. Ibadat dia kepura-puraan. Allah boleh ajar bagi. Tapi orang yang betul-betul dengan Allah, apa pun.
Apa pun ujian yang menimpa pada dia, dia bersyukur. Yang bersyukur kenapa? Bukan ujian tu berat tu datang dia bersyukur. Hatinya sentiasa dengan Allah. Tetap dengan Allah tu yang dia bersyukur. Terima kasih ya Allah. Walau macam mana ujian yang sampai, aku tetap dengan kau. Kau yang bagi aku, hatiku tetap dengan kau. Aku bersyukur ya Allah. Itu sebenarnya dia disyukurkan. Bukan dia syukurkan bala tu datang. Bukan. Maknanya dia hati dia sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak baiki hati kita yang dah rosak ni? Hati kita dah rosak dengan tu dah lama sangat. Ni biarkan lagi. Allah Ta'ala kata apa? Fi qulubihim maradha. Di hatinya ada penyakit di dalam qalbu. Fi qulubihim maradha. Di hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Tak kenal Allah, tak kenal diri. Fazadahumullahu maradha. Aku tambah lagi. Kalau kita biarkan, tepat rawat penyakit qalbun kita. Qalbun kita hanya boleh diisi dengan Allah, jangan diisi dengan keakuan diri. Lagi ada dah keakuan diri kita, habis kita berpenyakit, akan datang penyakit lain. Sombong datang, riak datang, tamak datang, degil datang, macam-macam datang. Penyakit kau biarkan, keluarkan penyakit. Apa penyakit? Keakuan diri tu. Baru tadi nanti Allah akan selesaikan. Bila kau nak betul-betul buangkan penyakit keakuan diri, Allah yang akan memfanakkan kau nanti. Kita tak mampu nak leburkan diri kita. Tapi Allah tengok keyakinan kita kepada Allah, Allah yang akan dengan rahmat dia membuangkan penyakit dalam hati kita, iaitu penyakit keakuan diri. Penyakit paling bahaya sekali. Tu pasal Tok Kenali kata kan, dalam jangan ada wujud diri. Tu bahayanya tadi. Pasal dia dah nampak dah. Itu yang jadi punca masalah manusia. Dia pesan pada anak cucu dia kata lagi, apabila kamu solat, jangan pandai pada diri kamu. Tanya mereka pengali. Ya. Maknanya jangan pandang diri kita. Setiap yang kita lakukan, kita ada perlaku dia. Siapa yang melakukan perbuatan kita? Siapa yang melakukan perkataan? Kita nampak dia aja. Tak nampak yang lain. Itu maksudnya. Tapi orang tak makan sen ni tak ada tu. Memang dia takkan faham. Dia nak rasa dia ni juga ada. Dia nak rasa dia ada kodrat juga. Mengaji sifat 20 dah. Tapi tak percaya nak ada dia lagi. Tu tadi. Itu yang nak dikuburkan hidup-hidup tu. Nak dikuburkan hidup-hidup. Baru dia percaya bahawa betul. Dah mati baru dia masuk hidup, baru dia tahu hidup ni daripada Allah punya. Sebab Allah Rasulullah kata matikan diri sebelum datang mati. Dengan la ilaha waktu mati. Jangan lagi kita bayang-bayang lagi ada kita. Kita kadang-kadang kita rasa isteri aku nak makan, isteri bagi makan isteri, bagi makan anak, bagi makan aku ada tanggungjawab. Ya Allah, kalau aku mati dulu macam mana? Kita ingat seolah-olah masih hidup kita ni kita yang bagi isteri makan, kita yang bagi suami, kita yang bagi anak-anak pelajaran. Itu tersilap. Dalam hidup ni tak ada semua kita. Itu semua sebenarnya hakikatnya Allah lah. Jadi barulah kita boleh bersedia bila-bila mati datang. Kan? Ini bila nak mati, saya pernah pengalaman dia bagi rasa nak mati, malaikat tu datang tunjuk siung dia tu. Tembus kat kaki ni, dia sedut ni. Sakit. Tapi saya nampak mak saya bagi duit, kerja bagi apa. Ayuh, terus saya tinggalkan. Gagal lah saya. Tak sempat mati. Baru dia nak sedut malaikat maut tu. Kita dah gagal sebab nampak. Gagal lah. Jadi saya dah belajar, maknanya kita nampak seolah-olah kita boleh bagi mak kita rezeki. Kita dah biasa kan? Tiba-tiba bila dia nak mati nanti siapa nak bagi. Kita risau kat situ. Tu gagal. Tu gagal. Kita tak nampak. Dia panggil din dia lagi. Din lagi. Sebab apa? Hakikat sebenar, kita bagi mak kita duit daripada mana rezeki tu. Kita kena hakikatnya bahawa itu daripada Allah. Jangan rasa kita yang ada kuasa mendidik anak kita ke apa. Jangan. Itu amanah kita jalankan apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan kita. Tapi kita rasakan kita tu susah kita nak tinggalkan dunia. Susah lah. Kita rasa macam kita yang kontrol dia. Bahayanya hidup kita. Itu buang. Itu semua Allah yang dia panggil tak selesa. Kalau dia cabut nyawa kita, Allah juga yang kontrol. Kan? Tu tetap. Kita masuk alam kubur, Allah juga kontrol. Susah ke senang dalam kubur, tetap Allah juga ada. Ke ada malaikat ada kuasa? Tak juga. Allah tu menurut apa yang Allah Ta'ala suruh. Bila kau dah dengan Allah tak ada masalah. Apa suruhan Allah kau ikut betul-betul? Takkan Allah Ta'ala nak nyanyi? Mana ada. Allah Ta'ala tu sayang. Kau minta ampun, kau buat 1000 kali soalah pun satu hari. Kau minta ampun menyesal pun Allah ampun kan?
Apa lagi kau buat baik, betul-betul rasakan Allah. Tak adalah Allah nak nyaya kita. Kita jangan fokus ke tempat lain. Kita fokus kepada kita punya keindahan dengan Allah. Orang wali-wali Allah ni dia fokus, dia kecintaan dengan Allah. Dia tak fokus buat sesuatu tu balasan syurga, takut neraka tak. Dia fokus kecintaan kepada Allah. Orang-orang sufi, orang tu pasal dia bahagia. Nampak, ini masalah banyak tapi bahagia je. Sebab apa dia tenang dengan Allah? Dia tenang dengan Allah. Nabi Ayub kena macam-macam penyakit pun tetap tenang dengan Allah. Habis dah ujung rambut, ujung kaki. Rakyat dia semua cabut. Dia daripada kaya jadi papa kedana. Last sekali isteri pun cabut, tinggal dia seorang-seorang. Habis semua dah. Ulat pun jatuh. Tak boleh nak makan. Tahu balik. Tak ada benda nak makan dalam tubuh dia. Sampai gitu sekali. Akhirnya apa yang Nabi Ayub cakap? Ya Allah, ini ujung rambut, ujung kaki. Semua hak engkau ya Allah. Ambil ya Allah. Tapi hati aku dengan kau cinta, jangan kau ambil. Nampak? Lulus tu, itu satu cerita yang cerita yang kita nak ambil iktibar. Kita akan mengalami sakit yang amat sangat. Tapi bersediakah hati kita, ya Allah, jangan engkau tak ada sudah ya Allah. Jadi ajarlah sakit gigi ya Allah. Sakit gigi ni memang sakit ya Allah. Tapi lupa engkau lagi sakit. Ajar dia sikit-sikit dulu. Sebelum sakaratul maut. Sakaratul maut semua sakit. Jadi ajar sikit-sikit dulu. Ya? Itu akan mendapat bi husnil khatimah. Tapi kalau tak diajar sakit gigi, Allah sakit gigi ya Allah. Kita tak mengadu ya Allah. Kecoh kita dalam WhatsApp masuk semua. Orang tahu satu kampung kita sakit gigi. Tu tak boleh lah macam tu. Sakit gigi ya Allah. Ini sakit memang sakit ya Allah. Engkau yang bagi ya Allah. Tapi kalau lupa engkau lagi sakit ya Allah. Ajar diri kita. InsyaAllah kita akan dapat bi husnil khatimah. Sebab sakit tu untuk mengajar kita kepada Allah, kualiti kita macam mana. Kalau tidak bagi sakit, bahaya kita. Kita tak dapat hargai gigi yang ngunyah tu. Bila dah baik sakit gigi baru kita tahu nikmatnya dapat kunyah. Itu Allah Ta'ala tu dia sayang. Dia tak bagi kita nikmat dia. Para Nabi lebih teruk dia uji lagi. Nabi, wali Rasulullah lagi teruk dia uji. Kita ni dia bagi tempias sikit-sikit. Sabarlah sikit. Ya, sikit ni sikit ya Allah. Lupa engkau lagi berat ya Allah. Gembirakan hati kita dengan Allah. Hidup ni harus kita bersama dengan Allah bahagia. Jangan aja memprotes. Kita jangan memprotes. Jangan berbala-bala. Gembira aja apa Allah bagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau bagi ini hari ya Allah. Aku cari rezeki. Tak untung ni hari. Alhamdulillah. Yang penting badan aku sihat ya Allah. Gembirakan hati kita dengan Allah. Jangan sangka buruk. Ya Allah, dah 5 hari aku niaga tak untung macam mana ya Allah. Kata engkau Rahman Rahim, pengasih menyayang. Jangan komplain-komplain lah. Maknanya rasakan bahagia dengan kita proses begitu. Maka bahagialah kita nanti. Tapi kalau kita berbalah-balah dengan Allah, tak kena semua hujan, tak kena. Siang matahari kuat tak kena. Apa pun tak kena, habislah hidup kita. Siang-siang lagi kita dah menempah azab dah. Jadi proseslah diri kita sama-sama. Ajar diri kita, ajar. Siapa yang nak ajar lagi? Inilah kita punya guru, iaitu dalam diri kita ada Nur Muhammad tu. Guru kita tadi, guru Nur Muhammad. Guru kita masing-masing ada Nur Muhammad. Tu guru kita. Guru mursyid yang paling nombor 1, Nur Muhammad. Hidupkan dia dengan kesucian. Selalu ada wuduk. Mudahlah kita dengar lintasan yang datang daripada sifat Nur Muhammad. Suci. Selalu ada wuduk. Bersih luar dan dalam. Ya. Banyak ada orang wuduk, Rasulullah kata, tapi tak wuduk. Ambil wuduk, ambil air sembahyang, tapi tak wuduk. Sebab apa? Dia hanya bersih di luar. Dalam dia tak mau matikan diri. Wuduk ni luar bersih, dalam pun bersih. Iaitu matikan diri, tak mau ada. Lepas ambil wuduk lah tak fikir apa dah. Allah. Berjalan Allah, bergerak, pegang Quran, baca Quran dengan Allah. Sentiasa kita mengaji, tahu ayat ni, Allah Ta'ala ajar kita. Kita rasa dengan Allah je. Tu. Tapi kalau kita pegang Quran pun lagi ingat sana, ingat bil elektrik, nak pergi bayar duit api ni, isi minyak lagi, masih itu bukan ambil wuduk nama dia. Itu ambil air sembahyang, luar je bersih. Dalam masih lagi itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Ada 4-5 kali sahabat tu zaman Nabi Rasulullah suruh ambil wuduk lagi, ambil wuduk, tak selesai. Dah banyak kali tak, luar je, dalam kau tak bersih lagi. Nabi kata. Nabi nampak kan? Pengajaran pada kita.
Jangan sekadar ambil wuduk di luar. Wuduk tu makna di dalam bersih. Apa tanda bersih? Allah hilangkan keakuan diri. Tak ada fikir apalah. Kita rasakan Allah. Berjalan tu kita rasa Allah. Nak masuk masjid tu kita dah ambil wuduk, rasa Allah angkat kaki kita. Allah berdirikan kita. Allah angkat takbir. Allah sebut besarkan diri dia sendiri. Allah sujud pada diri dia sendiri. Dia je kita nampak. Kita jaga tak ada batal wuduk kita. Itu pun dah tinggi dah orang ingat dia. Tak payahlah amal ilmu lain lagi. Itu je kita amalkan dah. Allah sendiri naikkan darjat. Dan Allah dah naikkan lagi. Apa nak jumpa agung lagi? Nak minta pingat. Datuk Seri ke Tan Seri. Tak payah. Allah dah warafa'na laka dzikra. Allah dah naikkan. Bila tak ada keakuan diri. Automatik dah. Kita dah tinggi dah di sisi Allah. Tak ada yang lebih tinggi. Itu Rasulullah SAW. Makam Mahmud. Makam yang terpuji, yang tertinggi. Benar. Sebab dia dah tak ada keakuan diri. Ya, saya rasa cukup dulu. Kita bagi apa pencerahan ada apa yang apa kita ceritakan minta pencerahan dari ayah. Masuk dalam YouTube ni. Ayah cakap. Bagi kanan dulu. Ayah cakap sikit tak apa. Assalamualaikum. Tak apa, ayah cerita je. Bunyi ni. Minda lah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fasa lah. Kena kecek lah sepatah dua ni. Malah tak pandai apa dak. Mana? Sakit. Agak ke saudara kita minta tu fasa lah. Sepatah dua tu kena kecek. Jadi hari ni jadi kalimah la ilaha illallah ni payah juga nak kupasnya. Jadi banyak guru ahli syariat lah kita kecek dah. Kita kata. Jadi dengan sekadar dia mengajar sifat 20 tu batal karah. Jadi batal karah tu mana sifat 20 tu 20 sifat. Ambil sifat mustahil 20. Masuk pula haruh, sifat haruh. Lepas masuk sifat wajib bagi Nabi ke apa, dia kata 50 lebih lah dia. Terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apabila terkandung ni jadi masalah juga. Jadi masalah lagu mana selama kalau kita kecek kan. Jadi kalimah la ilaha illallah tu Muhammadur Rasulullah tu. Kalau kita ibaratkan menggodok dalam buku. Supaya orang nak beri hadiah kita saat ni, dia berilah benda, satu benda dalam kotak. Pada dia molek luar ni dah. Apa dia beri pada kita tu, kita tak sebuku. Kalimah la ilaha illallah. Dia bagi pak ni. Apabila dia tak sebuku, dia ambil sekadar mana? La ilaha illallah. Dia kata, tiada Tuhan lain, maka Allah. Tak ada Tuhan lain, maka Allah. Hanya sekadar tu dia nya. Sekadar balik bahasa. Jadi dengan sekadar belajar bahasa ni lah, ngikut pada guru dulu-dulu tu dia kata, ngucap budak, ngucap awal-awal. Apabila Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan sekadar tu ada demo. Banyak ke hari ni. Jadi sebabnya tak kupas mari kalimah la tu sifat gapo, ilaha sifat gapo, illa sifat gapo, kalimah Allah sifat gapo. Jadi ni jadi masalah. Jadi ada tok guru Quran duduk di kelu 3 kira. Dia belajar dengan maksud di Jabat. Apabila dia duduk mengajar saat ni, tanya sifat 20 ni sekat mana dia belajar. Kat kalimah la. Kalimah la tu kandung 5 sifat. Ilha ne sifat. Illa 4 sifat kalimah Allah. 5. Pada bila baca karah. Kata kalimah la sifat jalan, tak belajar lah. Ani nak dapat akidah tak dapat. Hari ni. Apabila tak dapat akidah, faham maknanya keakuan. Buat amal ada keakuan, supaya ramai-ramai. Tak naik di tahap. Ada keakuan, dia panggil. Jadi
Kita kata dia lagi ada keakuan selama tu kita diri kita syirik tak selesai. Ada keakuan. Sebab ada dia keluar hadis ujuzikal zaibun tak? Akiyalahu. Dia kata lagi ada mudah so akiyalahu. Tak nak dikiyah. Ani jadi wujud diri kita tu tak ada. Jadi wujud diri kita tak ada selama tu tak lepas syirik diri kita hari ini. Allah kata lagi ada syirik, aku tak terima amalanmu. Syirik mana? Syirik dalam hati. Ini susah. Halus. Syirik dalam hati ni susah lah. Kalau kita tak ngaji ilmu ni, tak dapat. Syirik dalam hati ni. Dia kata keluarlah dirimu di dalam dirimu. So keluar tu kat akuan tu. Lepas itu tak keluar hari ni. Panggil sekadar demo duk bawa, keluar di masjid. Ini jadi masalah jadi hari ni. Jadi kita nak kecek dengan demo jadi masalah. Kuasa lemah lah. Ayo. Jadi apabila kita kecek, kena tenanglah diri kita. Ngudah ke demo. Dia tu bukan masalah. Pula. Tu kat duk jual kata. Ini jadi masalah. Jadi mana hari ni kita kata nak nemu akidah tasawuf tak boleh, tak dapat. Muka tasawuf tak dapat. Jadi hari ni. Jadi masalah. Tapi kadang-kadang kita menengok, duk ngadu tu, aku tak ada kuasa ya Allah kata. Kalau nak buka dalam alin ni kata, tak ada kuasa tu. Apabila kita buat tu betek sikit tu, selalu dah. Dia tetap lalu dah masalah. Pancung terus. Pancung terus. Ni jadi masalah. Hari ni. Sampai kita waktu orang halal ni jalan orang ahli tu honok sungguh-sungguh. Hari ni. Orang honok sungguh. Kalau nak pura-pura tak sih. Payah kan ni. Jadi hari ni. Jadi masalah lah. Pasanya pula kata kelimah lah sifat jalan ngaji ke tak? Tak tahu dia kata. Hanya sekadar kat sana dia belajar. Kata apabila kita belajar dengan tok guru dulu kata kelimah lah sifat jalan kami yang bagi zat Allah rusia pada kita. Ilah sifat jama. Kalau bagi zat Allah apa dia tajli kita ke baru nyawa. Dia kena diri lagu tu. Guru kita beri pada kita pada kelimah. Illa sifat kekerasan bagi zat Allah. Pada jadi kita ke hati pada kita Allah sifat kamal jatuh bagi zat Allah tubuh pada kita. Jadi jalan kita mari rusia, pertama rusia ruh, hati, tubuh. Tubuh ni dia sebut syariat, tarekat, hakikat, makrifat dah. Jadi hari ni. Dia nak ambil so ya. Dia nak ambil so ya. Saya banyak. Pas dia tauhid ni wajib pak tauhid ni. Dia apa dia berapa mek pada kata stay nak buka. Dia kata tauhid apa? Tauhid asma, tauhid sifat dan tauhid zat dia kata. Kenapa tauhid? Kalau tak pak tauhid syirik dia kata. Tak selesai dia kata. Apabila kita terkebih hilang diri kita dia kata. Allah ni duduk tengah terang dia kata. Langit tak ada, bumi tak ada. Dia yang ada mula-mula dia kata, apa kita tak nampak asal buta dia kata. Tak gitu? Nak hilang wujud diri kita ni, nak nimah wujud diri dia apa betul. Yang ni semata-mata ustaz ada urah tak ada ya. Semata-mata kelih waktu Allah, kelih gani Allah. Mana kita pandai lah apa tu, tumbuh belaka. Dia panggil tumbuh. Tak ada tapai tak? Mana kita mari terkebir pun, ni tempat lillahi ta'ala ya. Tempat kerana Allah. Kena nyata. Ni terkebir tak nyata. Jadi hari ni. Apabila orang siya, dia buat bola luar. Kita hari ni buat bola dalam tak khabar. Tak ngaji tempat ni, betul tak? Bola dalam ni susah. Tapi kita sembunyi. Hari ni, dia tersembunyi. Berada dalam perut. Bola dari perut. Tak selesai. Tak selesai.
Sebab tak nyata. Hadis tu baca belaka. Yang saya baca tu bawa awal day ma'rifatullah taala awal agama tu mengenal Allah. Pada mak pula hadis mak apa nasau pula dak. Pakak apa robau nak kena tu kena hakikat diri. Dia kena hakikat Nur Muhammad tu. Dialah tubuh Islam minallah. Kau tak nima hakikat Nur Muhammad, tak nima Islam minallah, kafir minallah diri kita. Islam minannah, kafir minallah. Ni tempat kena. Nampak semaya belakang. Ayat belaka. Tapi minallah kapi. Kafir minallah. Oh, ni hak takut. Hak ni hak takut bahaya sekali. Lebih bahaya lah. Ni bahaya sekali. Tersembunyi kan. Tersembunyi dia. Kita tak kenal tubuh Islam minallah ni. Mana tubuh bersih? Hakikat Nur Muhammad. Tipunya. Hakikat Nur Muhammad tu. Dialah tubuh Islam minallahnya. Dia sifat kesuciannya. Nak gana kau suruh. Nak gana. Dia cari Tuhan esok nak Misal. masa hak Tuhan nyawa suruh cari Tuhan. Pas benda ni duduk mana? Duduk dalam diri kita ada belaka tiap jasad. Sebab start duduk tu biasa ni kan? Ni ada belaka. Sabit marilah orang bahasa mana gapo ucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah dulu. Ustaz guru bagi kalimah ni dulu, kalimah tauhid dulu. Selesaikan dulu. Pasal benda ada dalam diri kita, benda ni tak ada duduk mana. Ni tak kena hakikat mendiri semaya. Siapa hakikat mendiri semaya? Tu kena nyata dia. Tak nyata dia syirik. Tak nyata Allah. Syirik Pak Ustaz kacak dia. Syirik lalu dah. Alhamdulillah. Ngucap pun dia nak nyata situ. Ani bagi tayyibah, kalimah tayyibah. Kalimah la ilaha illallah tayyibah. Tayyibah ni dia makan hakikat. Makan dalil bukan dengan sekadar ikrar kata bukan. Dia kena makan hakikat. Gitu. Tayyibah ni. Banyak kan kat tayyibah ni duk mulut. Ni jadi masalah. Jadi hari ni Islam mulut. Islam mulut. Sebab gapo tu? Sebab tak ada usul dengan tauhid. Tak ngaji usul. Usul pada tak ada. Tak ada. Tauhid tak ada. Tak jumpa dah lewat ni. Ya. Pas apabila buat amal ilmu tasawuf tak ada dalam hati kita kan tak suci je lah. Dia nak cuci dengan ilmu ni. Ni dia tu usuluddin tasawuf makrifat ni ilmu fiqh ni. Betul nak cuci dalam hati. Dengan sekadar akidah fiqh tu dia tak sudah. Dia lagu tu. Banyak kata jadi hari ni. Dia tempat tak sudah. Ada Nabi dia buat amal syariat dia pakai luar, dalam dia pakai tasawuf. Pas kita hari ni pergi ke awal syariat pakai luar tu kena lagi pakai dalam pula. Syariat tak selesai lah. Dari ilmu tasawuf tak ada dalam. Dah tak ngaji usuluddin tasawuf tak pergi tempat makrifat. Ini jadi masalah lah. Jadi hari ni. Yang kadang lebih mudah. Lebih mudah. Kalau kita ajar orang yang tak ada pengetahuan ilmu apa. Dia tak ada PhD, dia tak belajar pondok, dia tak mengaji mana-mana. Tapi hati dia bersih. Dia boleh menerima. Kadang-kadang mudah lagi orang macam ni. Mudah lagi. Baik orang tak reti apa satu mudah. Ni dia dah tengah sifat salah ni. Tapi dia tak ada ilmu ni. Ayuh. Belakang kita dia kata macam-macam. Depan Macam-macam. kita, bagus. Belakang kita dia pulun, dia pancung. Punah lah. Lebih banyak. Sibau ajak kat orang lah. Orang tak ada ilmu ni, dia tak ada apa benda, dia fikiran dia fresh lagi. Dia lagu tu. Boleh antara terima baik dan buruk. Dia tak ada komen nak ajar orang, ajakkan orang supaya jangan pergi sana. Tadi dah pusing. Baik, apa Haji? Kecek sikit. Kacak patah dua. Sikit tak apa. Tak apa lah patah dua mu. Tak mesti dia. Yang sekadar boleh kecek tu. Haji boleh? Tak boleh lah. Haji saya kan. Nak balik dah ni bagi sikit. Dia nak balik lah bagi dia cakap sikit. Nak balik dah tu. Dia dengar ni dia kena berhenti. Bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jadi kita syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala
kita boleh pada petang ini kita boleh berhimpun di dalam majlis yang agung ini, iaitu majlis mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majlis, tidak ada ilmu yang paling agung kecuali majlis dan ilmu yang mengesahkan Allah Subhanahu. Tapi sebenarnya bukan kita mengesahkan diri dia sendiri yang mengesahkan Allah Subhanahu. Diri dia sendiri. Saya nak bagi contoh satu supaya kita fikir, supaya kita hidup tidak ada keakuan. Mengapa kita apabila kita orang azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, di dalam syariat kita mengajar kita menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita fikir di situ, kita renung di atas perkataan tadi, ayat tadi, mengapa syariat kita suruh kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seruan daripada Allah, marilah bersemayang, mari bersolat. Dan seruan kepada Allah lagi, marilah menuju tempat kejayaan. Tapi sebaliknya kita jawab, tidak ada daya upaya melainkan Engkau ya Allah. Maknanya, sebalik kita jawab tadi, sebenarnya kita semua tu langsung kita tidak ada hak sama sekali. Kecuali nak pergi buat ibadat sekali pun kita tak ada hak. Kecuali dengan pertolongan Allah. Masa apabila kita renung perkataan tadi, renung di dalam jawapan kita tadi, maka di situlah kita boleh ingat diri kita, di situlah kita tidak ada keakuan diri kita walaupun di atas taat kepada Allah SWT. Dia semata-mata. Mana dia semata-mata, itulah dikatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada. Nafi memang tidak. Nafi betul-betul tidak ada. Sebab kalau makam daripada kita mengucap la ilaha illallah, la maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Engkau ya Allah. Inilah mana renungan penyampaian saya tadi, kita buat renungan di atas kehidupan kita seharian. Semua ni tidak ada cuma kecuali Allah. Marilah kita amal bersama-sama dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menutup. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan tadi Pak Su, saudara-saudara kita semua, pangkat-pangkat ayah bagi saya ni semua dia daripada khatir rabbani perkataannya. Daripada lintasan-lintasan kesucian daripada Allah. Yang diucapkan tadi semua daripada khatir rabbani, lintasan ketuhanan dan juga kalimat-kalimat Rabbi. Yang tak lain kalimat ni yang mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah. Tak ada lain yang kita nak. Itu bukan nak pitih ke, nak kedudukan ke, nak dipuji ke. Tak ada dalam hati kita. Kita kecek ni kita nakkan betul-betul sama-sama kita mengesakan Allah, menomorsatukan. Itu yang manis tiada pahit. Manis hidup kita kalau betul-betul Allah yang hala tuju kita. Dan kita tahu inilah yang Allah Ta'ala hendakkan kepada semua yang Allah jadikan. Tak lain semuanya mengesakan Allah. Cuma kita tak tahu cara mereka-mereka yang Allah ciptakan ni semua mengesakan Allah, masing-masing ada cara masing-masing. Jadi kita semua ni sebenarnya satu pasukan. Semuanya ada cara masing-masing mengesakan Allah. Ni saya bila kecek macam ni, orang mula marah dengan saya. Sebab saya cakap, Iblis pun mengesakan Allah, saya cakap. Marah dia. Siapa engkau tak kenal Allah lagi? Adakah Rabbana ma khalaqta hadza batila? Adakah sia-sia Allah menjadikan iblis tu? Tak ada sia-sia. Kalau tak ada sia-sia, pasti Allah bijaksana menciptakan iblis. Ke Allah ciptakan dia tak bijaksana? Itu pasal mau kenal diri, betul-betul kenal Allah. Baru kita faham. Kita ni satu pasukan. Tak ada daya upaya. Iblis pun tak ada daya upaya. Dia pun terima amanat skrip yang Allah bagi. Ajak orang sesat. Allah Ta'ala kata, engkau Muhammad beri rahmat kepada sekian engkau umat Muhammad bagi rahmat sekalian alam. Itu posisi yang Allah bagi. Tak sia-sia kan? Jadi kalau tak ada iblis macam mana? Pasar tak ada orang. Yang banyak kat pasar tu orang adalah orang jenis jadian, iaitu para iblis dan kuncu-kuncu dia. Tapi bila iblis dah tak ada, kuncu-kuncu tak ada, beramai tak kat pasar tu? Tak ada orang. Orang meniaga rugi tak?
Jadi Allah jadikan sesuatu tu tak ada batil, tak ada sia-sia. Allah Ta'ala kata, Rabbana Tuhanku, kau mengajar aku supaya berkata, Rabbana ma khalaqta haza batila. Apa pun kau ciptakan tidak sia-sia. Baik pun cacing bawah batu. Apa ni cacing bawah batu Allah ciptakan? Bukan dia tahu apa. Tiba-tiba cacing tu bercakap dengan Nabi. Aku ni bila masuk waktu siang pagi, aku berselawat ataupun aku menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Menjelang nak malam aku berselawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Itu tugas Allah bagi pada aku. Jangan sampai makhluk tu nak berkata baru kita faham. Sebab itu Allah Ta'ala kata kita tak tahu cara dia berzikir. Masing-masing yang Allah ciptakan. Jadi bila kita dah dapat duduk di situ, kita tak akan ada pengakuan diri kita bahawa kita ni pandai. Jadi kita ni semuanya satu pasukan, iaitu mengesakan Allah menurut posisi masing-masing. Orang ni begini, makhluk ni begini, jin ni macam ni, malaikat begini, iblis begini. Kita akan nampak tu semua daripada Allah. Jadi kita tak menyalahi. Habis apa tugas kita? Kita mengesakan Allah juga. Dia pun mengesakan Allah dengan cara masing-masing. Bagaimana? Menurut apa yang Allah telah aturkan. Sebab di langit dan di bumi sekalian dia, siapa yang mulk? Maliki Yaumiddin? Siapa yang menguasai? Allah. Jadi itu yang kita nak faham supaya diri kita sentiasa lenyap, tak ada daya upaya. Saya teringat satu cerita, mana ada satu tuan guru tu cerita. Tuan guru tu dia orang biasa je lah, tak terkenal kan. Tapi dia punya ceritanya menyusuk dalam hati saya. Dia kata satu orang wali Allah peringkat tinggi, dia berjalan dan pengikut dia ramai lah, macam buat-buat dakwah ni lah, ramai yang ikut dia. Mana lebih kurang dalam 40 orang ikut dia perjalanan supi dia, perjalanan hijrah kan, ikut ramai. Dia jalan, dia depan lah, dia ketua kan. Tiba dia jalan satu tempat, orang membela khinzir, babi banyak ni kan. Lepas tu pakai topi Yahudi. Topi tu memang orang Yahudi lah yang bela babi tu. Dia cakap dalam hati, engkau ni pakai topi orang Yahudi, engkau Yahudi je bela babi, engkau tu ialah tugas. Dia cakap dalam hati dia. Tiba Allah tegur dia. Kenapa engkau hina dia? Takkan kau pergi dakwah pada dia, cakap. Kan? Bukan tujuan kau menghina aku punya skrip. Allah tu jelas tu. Menangis dia terus pakai topi orang Yahudi tu. Dia bela babi tu. Dia suruh yang 40 orang ikut dia jalan terus. Tinggalkan aku sini. Aku menyesal ada kesalahan yang aku buat pada Allah. Nampak? Berkata kita pada orang Yahudi bahawa dia ni apalah guna, pun salah juga. Nampak? Jadi kita nak jadi pegang ilmu ni lagi, kita tak boleh nyalahkan siapa-siapa. Kita hanya buat kerja je. Kita buat kerja. Kita jangan nyalahkan. Itu tadi. Memang dia tu salah, tapi kita jangan nyalahkan. Abu Jahal tu memang salah dia dengan Nabi. Malaikat pun turun. Dia takkan beriman, kau jangan doakan, dia akan sampai bila tak beriman. Tak apa, aku akan terus sampai dia mati pun aku terus akan sampaikan kebaikan. Nanti kalau dia mati, tak apa, anak dia ada. Anak dia tak nak, cicit cucu dia ada. Nabi cakap ini. Kenapa Nabi maknanya menunjuk dia tak ada salahkan. Orang pun buat salah dengan dia, dia tak ada fikir nyalah je dia. Dia hidup dia buat skrip apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu satu makam yang luar biasa, yang sangat suci, yang betul hilang keakuan diri. Bersihnya tadi sampai dah. Dia tak tahu mana baik mana buruk dah. Dia tahu Allah Ta'ala punya susunan yang dia ikutkan. Itu tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama buat gitu. Kita jangan tinggalkan umat. Seperti mana Nabi Muhammad SAW pun tak tinggalkan umat dia. Kalau Nabi tinggalkan kita daripada dulu, memang kita tak Islam dah. Tak dapatlah kita kenal Tuhan kita. Ya. Jadi Nabi dia masak dengan perangai-perangai jahiliah ni tadi. Jadi kita ni tak teruk sangat lah. Kita anggap kita ni tak teruk sangat. Imam Junaid Al-Baghdadi kata wali Allah, kalau 1000 kali orang sebut, ulama sebut engkau ni sesat, itu baru engkau betul. Tapi ulama belum lagi berapa orang baru cakap kita sesat. Jadi cukupkan 1000 kita betul. Ini tak cukup lagi. Dia cukup orang 1000 ulama kata kita sesat, baru kita ni betul jalan dia. Ini tak cukup lagi. Mana kita tak betul lagi. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan sedikit peringatan ni kita sama-sama kongsi muzakarah. Tak ada yang lebih Allah sukai.
di bumi ni, melainkan muzakarah menceritakan kebesaran keagungan Allah. Allah copkan kita ni kekasih Allah. Innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau nak ibadah 60 tahun belum tentu dapat nama kekasih Allah. Tapi kita borak ni betul-betul nakkan cerita esakan Allah, nak ajak manusia esakan Allah sama-sama, Allah cop dah. Berapa minit je kita duduk sini, Allah dah cop dengan malaikat saksi, ini kekasihku semua. Ya Allah, Allah punya sayang kalau kita betul-betul duduk jalan ni. Ya, insya-Allah. Sudahi dengan terima kasih banyak atas perhatian jemput saya datang ke sini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kita sama-samalah, ya. Kalau ada apa-apa dalam penyampaian saya, ada salah, ada rasa keakuan diri, saya minta maaf banyak-banyak. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.